Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas online hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 2, tajuk Solatku Sempurna. Jadi sebelum kita mulakan kita punya sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan doa dan ulumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah hikmataka wanshur alaina min hadzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, baik. Untuk sesi pembelajaran pada hari ini, saya minta kalau boleh murid-murid semua tolong ambil buku teks dan kita belajar sambil tengok buku teks, dan kalau boleh buka muka surat 79, tajuk dia Solatku Sempurna. Okey, baik. Untuk sesi pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak mengetahui bahawa adakah solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Adakah solat kita ni lulus ataupun tidak. Kita nak cek sama ada solat kita ni sempurna ataupun tidak. Tapi sebelum kita nak cek, kita tengok dulu muka surat 79 yang mana kita nak mengetahui dulu apakah yang dikatakan syarat-syarat wajib solat. Apa itu syarat-syarat wajib solat? Syarat wajib solat. Orang yang wajib solat, kita nak tengok siapa yang wajib solat. Kita nak tahu siapa yang mesti kena solat. Jadi kita nak tengok orang ni kena solat ke tidak? Kita nak kena cek. Orang ni wajib solat ataupun tidak? Kita nak kena cek. Jadi kita nak cek tu macam mana? Okey, kita tengok. Apa itu syarat-syarat wajib solat? Ada 3 perkara. Kalau kita tengok muka surat 79, syarat-syaratnya ialah mestilah orang tu orang Islam. Yang kedua, orang tu baligh, dan yang ketiga, orang tu lah mestilah berakal. Maknanya boleh berfikir secara waras. Okey, mula kita nak tengok contoh. Kita tengok contoh, saya ambil Ali. Okey, Ali ni orang Islam. Ali ni sudah baligh. Ali ni berakal. Jadi Ali ni wajib mesti kena solat. Okey, setakat ni faham? Okey, kita ambil contoh yang lain. Kalau kita tengok si Ahmad pula. Ahmad ni dia orang Islam. Okey, kita tengok Ahmad Islam. Ahmad baligh. Makna Ahmad ni dia dah besar. Dia dah boleh berdikari. Dia baligh. Okey, dia berakal, dia pergi sekolah, dia waras, dia boleh berfikir. Maknanya dia cukup. Dia Islam, dia baligh, berakal. Maksudnya dia kena. Ahmad wajib solat. Ali wajib solat. Ahmad wajib solat. Sebab tiga-tiga, sebab si Ali cukup syarat, si Ahmad pun cukup syarat. Ali dia Islam, Ali dia baligh, Ali dia berakal. Ahmad Islam, Ahmad berakal, Ahmad baligh, wajib untuk dia solat. Jadi 2 orang ni mesti kena solat. Kita tengok contoh lain. Kita tengok adik kita. Adik kita 4 tahun. Adakah dia wajib mesti kena solat? Rasa-rasa wajib ataupun tidak? Umur adik awak 4 tahun. Okey, kalau misalnya adik awak 4 tahun tu dia tak boleh solat, dia tak diwajibkan untuk solat, bahagian mana yang dia tak cukup syarat ni? Adakah adik Islam? Adik awak Islam. Adakah adik awak tu dah baligh? Ataupun adakah adik awak tu berakal? Okey, kalau kita lihat pada adik awak yang umur tu 4 tahun, adakah dia wajib bersolat ataupun tidak? Jawapannya ialah adik awak tak perlu
untuk solat. Tak wajib untuk dia solat. Sebab dia tidak cukup syaratnya, yang mana syaratnya dia belum lagi baligh. Maknanya dia masih kecil lagi, dia belum mampu berdikari lagi untuk solat. Jadi dia Islam, dia berakal, cuma dia belum lagi baligh. Jadi adik awak yang 4 tahun tu, dia belum wajib lagi untuk solat. Okey, itu faham setakat ni mengenai syarat wajib solat. Maknanya siapa, kita nak check dulu siapa yang boleh solat, siapa yang tak boleh solat. Okey, kalau contoh lain, saya bagi contoh lain, orang gila. Adakah orang gila tu yang cakap sorang-sorang, kalau kita lihat dia ada kat tepi jalan tu, dia cakap jalan sorang-sorang, cakap sorang-sorang, ada pakaian dia tak ni, kesian. Kesian orang macam tu. Adakah dia diwajibkan untuk solat? Kalau misalnya dia tak wajib untuk solat, bahagian mana yang syarat dia tak cukup? Okey. Ya betul. Bahagian tidak berakal. Di Islam, dia mungkinlah nama dia nama dia Ahmad. Dia dah besar, tapi mungkin dia tak boleh berfikir secara waras. Dia gila, dia tak berakal, dia mungkin tak boleh fikir secara boleh fikir secara yang betul. Jadi dia tak diwajibkan untuk solat. Tapi awak kena ingat, orang-orang gila yang awak nampak di tepi jalan tu, walaupun dia gila, di sisi kita nampak dia tak senonoh, kita nampak dia macam tak bagus ni orang ni, tapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang gila macam tu, dia dapat apa? Dapat kelebihan pada hari akhirat. Bila hari akhirat nanti, orang gila macam ni lah tak perlu dihisap. Orang gila macam ni lah Allah tak perlukan dia punya amal kebaikan ni, sebab Allah dah takdirkan dia sebagai seorang gila. Dan amalan dia, Allah nak hisap macam mana? Amalan dia macam mana Allah nak kira? Sebab dia dah gila. Jadi Allah bagi apa? Bagi peluang terus. Dan dia terus masuk ke syurga tanpa dihisap. Sebab orang gila ni. Tapi jangan awak nak buat gila. Janganlah pula awak nak jadi orang gila. Tak boleh. Sebab ini adalah qada dan qadar Allah. Allah dah tentukan kehidupan manusia. Kalau si fulan orang macam ni, orang macam ni. Jadi orang-orang gila ni kita janganlah dihina dia. Sebab kadang-kadang kalau kita hina orang-orang macam ni, manalah tahu orang yang kita hina macam ni dia lagi baik, lagi bagus daripada kita. Masya-Allah. Jadi jangan kita jadi orang-orang yang macam tu. Okey, sekarang faham syarat wajib solat. Ada 3. Kita ulang sama-sama. Ada 3 syarat wajib solat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiga berakal. Apa tadi? Islam, baligh, berakal. Ingat 3 perkara syarat wajib. Kita nak check orang ni boleh solat atau tak boleh solat, tengok pada 3 tu. Okey. Selepas kita dah confirm, kita dah pasti yang dia ni adalah mesti kena solat, dah cukup syarat, dia Islam, dia baligh, dia berakal, dia kena solat, barulah kita lihat pada syarat-syarat sah solat. Buka muka surat 80. Kita tengok muka surat 80. Ada 5 perkara, 5 syarat-syarat sah solat. Okey, tadi kita dah tengok. Okey, orang ni wajib solat. Dia Islam, dia baligh, berakal. Jadi dia kena solat. Sekarang ni bila dia dah kena solat, kita nak check pula. Kita nak tengok pula solat dia ni sah ataupun tidak. Solat dia ni betul ataupun tidak. Ada 5. Okey, ada 5 solat ada 5 syarat nak tengok yang dia solat tu sah ataupun tidak. Tadi 5, yang 3 tadi dah lepas. Yang wajib tu dia dah lepas. Kita nak tengok pula dia punya solat tu terima ataupun tidak. Ada 5. Okey, yang pertama ialah kita tengok nombor 1, mengetahui masuk waktu solat. Kita nak pastikan kalau solat kita terima atau tak, masuk dulu azan. Dengar orang azan, baru kita solat. Contoh kalau kita nak solat subuh, dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk waktu subuh, barulah kita solat. Jangan awak solat subuh, orang belum azan lagi. Jadi solat dia tak terima. Kalau zuhur, tunggu solat zuhur. Azan zuhur dah,
Orang dah azan Zuhur, baru kita solat. Asar pun sama, Maghrib pun sama, Isyak pun sama. Janganlah pula orang kata, saya nak solat Maghrib, tapi awak tunggu solat Asar. Adakah solat tu sah ataupun tidak? Tak. Sebab dia tak kena dengan solat niat awak tu. Niat solat awak tu. Jadi kalau niat awak tu untuk solat Zuhur, tunggu azan Zuhur. Kalau niat solat awak tu solat Asar, tunggu azan Asar. Barulah solat awak sah. Itu yang pertama. Kita tengok dulu dah masuk waktu. Masuk waktu. Yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, kita lihat kat sini, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil dan hadas besar? Mestilah kita bersih badan kita ni. Sebelum kita solat, pastikan badan kita dalam keadaan bersih. Badan kita suci daripada benda-benda najis, daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Dengar baik-baik. Kita dah belajar pasal istinja. Kalau darjah 1, kita dah belajar istinja. Hadas kecil, apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar. Masa awak darjah 1. Okey, hadas kecil tu apa? Senang saja. Dengar dan masuk dalam kepala terus. Hadas kecil, apa-apa yang keluar daripada depan dan belakang. Senang cerita, kencing, buang air kecil, buang air besar. Itu hadas kecil. Saya ulang lagi sekali. Apa itu hadas kecil? Buang air kecil, buang air besar. Itu hadas kecil. Okey, faham? Okey. Yang kedua ialah hadas besar. Apa tu hadas besar? Hadas besar ni ialah hadas yang perlukan mandi wajib. Hadas besar ialah benda-benda, perkara-perkara yang diperlukan untuk mandi wajib. Sebagai contoh, kalau awak ni, yang awak darjah 2 ni, yang awak perlu tahu macam ibu-ibu awak, kakak-kakak awak yang ada cuti tu. Yang ada cuti tu, dia kena mandi dulu. Bila dah bersih, dia kena mandi dulu. Bila dia tu, macam contoh, keluar darah haid, ibu awak baru lepas bersalin, lepas dia suci, baru dia kena mandi dulu, barulah dia boleh solat. Itu yang sakit-sakit ni lah, yang macam yang perempuan punya, macam dak haid, nifas, apa semua, lelaki. Jadi yang tu nanti masa tu awak dah besar, nanti awak belajar. Jadi senang, yang awak perlu faham ialah hadas besar ni ialah perkara yang perlu mandi wajib, barulah boleh awak solat. Okay, ingat hadas kecil apa? Hadas kecil yang awak buang air kecil, buang air besar. Itu hadas kecil. Hadas besar pula ialah yang memerlukan mandi wajib. Yang memerlukan mandi wajib. Okay, ingat. Yang pertama, tunggu azan. Yang kedua, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga apa dia? Suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Nak pastikan kita punya keadaan diri kita, tempat kita solat, pakaian kita mestilah bersih daripada segala najis. Tak adalah tai cicak ke, tai apa-apa ke, tai di apa, semua tak nak. Dia mestilah bersih, wangi, handsome, cantik, baru boleh solat. Mestilah kita nak menghadap dengan Allah ni mesti dalam keadaan bersih. Kalau macam contohnya tanah seluar kita kotor, kita tukar seluar kita tu, pakai seluar yang bersih sikit untuk kita solat. Kalau kain kita kotor, pastikan kain kita tukar dulu baru kita solat. Mestilah dalam keadaan bersih baru kita boleh solat. Ingatlah, yang pertama, tunggu azan. Yang kedua, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci, bersih daripada badan kita ni najis. Tak ada kotoran apa semua, tak nak dalam kat badan kita ni, tak nak melekat. Okey, yang keempat, mestilah bila kita nak solat, kita mestilah menutup aurat. Menutup aurat tu apa? Pakaian macam biasalah. Pakaian kalau perempuan tu mestilah pakai tutup semua. Kalau kita nak solat, perempuan tutup semua. Kalau lelaki tu pakai macam biasalah dia pakai, bukan pakai semayang nak pakai seluar pendek. Tak ada orang semayang solat tu pakai seluar pendek. Pakai macam biasa, pakai yang tutup aurat, yang pakai panjang, seluar panjang, baju cukup untuk kita solat. Yang perempuan tu dah disediakan telekung mudah untuk kita pakai. Perempuan pakai telekung dah cukup lah dia solat. Ustaz, kalau tak ada telekung macam mana?
Asalkan pakaian dia longgar, labuh, tutup semua kecuali muka pun dah cukup syarat. Walaupun tak ada telekung. Jangan pula jadikan alasan